Ini adalah keluarga Pak Labi. Isteri pertamanya, Mak Kundo, sering dibuli dan dimarahi oleh Mak Labu. Mak Kundo ni orangnya penyabar dan baik hati. Madunya, Mak Labu pula berhati busuk, kejam. Anaknya bawang merah juga macam ni. Dia perasan dia cantik. Kedua-dua anak beranak kejam dan zalim. Jauh sekali jika dibandingkan dengan bawang putih. Bawang putih orangnya cantik, baik hati, penyabar dan tabah. Selalu disakiti oleh bawang merah dan Mak Labu. Kasihan. Para penonton, saksilah cerita ini hingga ke hujungnya. Pak Labi menyanyi gembira sambil memancing. Bawang putih membawa bekalan yang disediakan oleh ibunya lalu memanggil ayahnya untuk makan. Pak Labi dapat menangkap seekor ikan. Tiba-tiba Pak Labi disengat oleh ikan itu. Dalam kesakitan, Pak Labi meninggal dunia. Mak Kundo sedang membuat kerja rumah. Mak Labu masuk dan terjatuh. Mak Labu memfitnah Mak Kundo letak minyak di atas lantai lalu memukulnya. Mak Kundo beransur pergi menuju ke perigi untuk membasuh pakaian. Bawang merah membisikkan sesuatu kepada Mak Labu. Mereka ketawa terbahak-bahak. Berdekatan dengan perigi itu, kelihatan Mak Kundo yang sedang membasuh pakaian di perigi itu. Perlahan-lahan, Mak Labu menolak Mak Kundo ke dalam perigi. Mak Kundo meronta meminta tolong sambil memanggil nama bawang putih. Mak Labu dan bawang merah berlari meninggalkan Mak Kundo yang telah mati lemas itu. Bawang putih sedang mengemas rumah sambil menunggu kepulangan ibunya. Bawang merah datang menepar ke arah bawang putih sambil bertanya kenapa bawang putih curi tulang dan menyorok di situ. Bawang merah melemparkan bajunya kepada muka putih menyuruh dia pergi basuh bajunya. Bawang putih yang penat merayu-rayu kepada bawang merah tetapi tidak dihiraukan. Tiba-tiba, bawang merah ternampak seutas kalung, kepunyaan Mak Kundo. Bawang merah suka sangat kalung yang cantik itu lalu menunjuk kepada ibunya Mak Labu. Mak Labu tidak percaya bawang putih kalung ini kepunyaan Mak Kundo. Kemudian bawang merah menyimpannya untuk sendiri. Putih menangis tersedu-sedu. Badannya keletihan, dia tertidur. Dia bermimpi. Tiba-tiba suara bayangan Mak Kundo timbul. Ia beritahu bawang putih tentang Mak Kundo telah mati ditolak ke dalam sebuah perigi lama oleh Mak Labu. Dia telah menjadi seekor ikan kaloi dalam perigi. Dia menyuruh bawang putih bawalah makanan sekepal nasi melukut dan sayur keladi. Selepas itu, suara bayangan Mak Kundo hilang. Bawang putih pun terjaga dari tidurnya. Bawang putih menangis sekuat-kuat hatinya sambil memanggil-manggil nama ibu. Putih merintih sedih mengenangkan nasibnya. Pada hari kedua, bawang putih terus menuju ke perigi dengan membawa nasi melukut dan sayur keladi. Sebaya sahaja bawang putih bergurindam, ikan kalau itu pun timbul. Tanpa disedari, segala gerak laku putih diperhatikan oleh merah dari jauh di celah semak. Bawang merah berlari pulang ke rumah dan mengadu kepada emaknya. Bawang merah berbisik kepada ibunya tentang ikan kalau tersebut. Mak Labu hendak tangkap ikan itu. Mak Labu dan bawang merah pergi ke perigi itu dan membawa sekepal nasi melukut dan sayur keladi. Bawang merah pun bergurindam. Sebaya sahaja ikan itu timbul, ikan pun ditangkap oleh Mak Labu. Bawang merah mencadangkan mengoreng ikan kalau dan bagi bawang putih makan. Di rumah, bawang merah memanggil bawang putih. Bawang putih datang tergesa-gesa. Mak Labu menghidangkan ikan kalau kepada bawang putih. Bawang putih makan hidangan tersebut dengan penuh selera.
Bawang merah dan mak labu mengintai dari dapur. Bawang putih berasa tidak sangka. Bawang putih pergi ke perigi untuk memberi ikan kalau itu makan. Bawang putih bergerindam. Tiba-tiba muncul satu suara gaib. Ia menasihatkan bawang putih tidak usaha menangis dan beritahu bawang putih ikan kalau sudah ditangkap oleh bawang merah dan sudah dibuat gulai yang dimakan semalam. Ia menyuruh bawang putih carilah tulang-tulangnya dan tanamnya. Bawang putih berlari menuju ke arah buayan bohong beringin di atas bukit sambil memanggil-manggil ibunya. Sambil berbuai, bawang putih menyanyi. Pada masa yang sama, Indra Iskandar dan pengiringnya berburu di hutan. Pengiring Baginda Sultan memasang telinga. Seorang Sultan dan pengiringnya mengejutkan bawang putih. Putih berlari meninggalkan buayannya tanpa disedari selendang ibunya tertinggal di buayan itu. Sultan memanggil putih berulang kali dan Sultan dan pengiringnya menghampiri buayan itu. Selendang putih diambilnya. Datuk Menteri mencadangkan gadis tersebut boleh dijadikan permaisuri Indrapura. Sultan menyuruh Hulubang cari gadis itu. Keesokan harinya, Sultan dan pengiring tersampai rumah bawang putih. Mak Labu membuka pintu rumah. Datuk Menteri memperkenal diri sebagai Datuk Menteri Sultan Indrapura. Datuk Menteri beritahu Mak Labu mereka sedang mencari pemilik selendang yang bermain buayan di bukit kemarin. Mak Labu menipu gadis itu ialah anaknya. Datuk Menteri pun beritahu Sultan Indrapura amat berminat untuk memperisterikan gadis itu sebagai permaisuri Indrapura. Mak Labu terrujak dengan kabar itu. Datuk Menteri pun meminta Mak Labu membawa anaknya bertemu Sultan Indrapura. Selepas itu, Mak Labu dan bawang merah datang menghadap Sultan Indrapura. Datuk Menteri menunjukkan selendang itu kepada bawang merah dan bertanya selendang itu milik dia. Mak Labu mencuri belakang merah meminta merah mengaku. Sultan meminta Datuk Menteri memeriksa bawang merah dulu. Datuk Menteri mudah-mudah mengelilingi bawang merah. Mak Labu merasa gemetar. Dia mengaku dia mempunyai seorang anak tiri lagi. Sultan pun menyuruh Datuk Menteri cari gadis itu dengan segera. Datuk Menteri terus mengheret Mak Labu kembali ke rumahnya. Mak Labu memanggil Putih. Datuk Menteri mengelilingi bawang putih. Sultan merasakan dialah gadis yang dia cari. Dia meminta bawang putih duduk di atas buayan dan menyanyi lagu kemarin. Sebaya sahaja bawang putih menyanyi, buayan itu bergerak dengan sendirinya. Suara bawang putih sangat merdu seperti yang didengari oleh Datuk Menteri dan benangnya. Sultan yakin bawang putih bakal permaisuri. Beliau meminta bawang putih menjadi permaisurinya. Bawang putih pun bersetuju. Datuk Menteri pun bertanya bagaimana pula dengan Mak Labu dan bawang merah. Sultan menyuruh untuk bunuh mereka. Mak Labu dan bawang merah terus melutut di kaki Sultan dan meminta Sultan ampunkan mereka. Mak Labu juga kata walaupun bawang putih anak tirinya tetapi dia menjaganya bagaikan anak petik sendiri. Pada masa itu, bawang putih pun kata Mak Labu bohong dan kata cerita yang benar. Sultan pun menyuruh Mak Labu sumpah jadi katak pisang. Mak Labu dan bawang merah terpinga-pinga dalam ketakutan. Sultan mengeluarkan keris tameng sarinya. Serta-merta Mak Labu bertukar katak pisang. Bawang merah merayung-rayung memanggil emaknya. Sultan memandangkan bawang merah tinggal keseorangan. Beliau mengarahkan Datuk Menteri mengambil bawang merah sebagai isteri Datuk Menteri. Cucu-cucuku, inilah kisah bawang merah dan bawang putih yang harus menjadikan teladan. Kita janganlah menzalimi orang lain, terutamanya anak yatim piatu.
besar dosanya itu. Mak Labu yang berhati binatang yang menzalimi Bawang Putih dan Mak Kundo telah disumpah menjadi binatang. Setiap kejahatan yang dilakukan pasti menerima balasannya. Inilah kesudahan cerita ini. Sekian, terima kasih.